Assalamualaikum guys, welcome back. Sejak daripada semalam aku tengok ramai yang sembang pasal statement daripada seorang individu yang katanya tak setuju bila kata ada sebahagian suami yang benarkan benarkan doktor lelaki untuk sambut kelahiran baby diorang. Dekat dalam video tu, individu yang katanya seorang ustazah dengan penuh semangat dia pergi tumisnya golongan lelaki ataupun golongan suami yang bagi doktor lelaki untuk handle isteri diorang waktu bersalin. Laki-laki di luar sana, minta maaf, anda nak marah salah, marah. Kalau kamu tak takut dosa dengan Allah Ta'ala, besok Allah Ta'ala tanya, ya, aurat isteri kamu tu tidak adalah kemudaratan kerana ramai sangat doktor-doktor wanita di luar sana. Ramai wanita-wanita doktor bersalin, wanita tu lebih ramai. Kenapa dibiarkan doktor-doktor lelaki juga yang nak sambut bini awak? Mana dia seorang lelaki? Mana seorang yang ada cemburu kepada melihat aurat isteri dia? Bawah tempat rahsia hanya suami dia tahu. Kamu ingat di dunia kamu boleh lepas tangan. Alah apa susah, pergilah, aku tak nak ambil tahu. Kau tak ada, kau sakit, kau pergi macam Allah Ta'ala kamu bela wanita. Jangan main-main. Kalau bini anda disambut oleh lelaki, disambut bawah kamu tu dilihat oleh lelaki-lelaki yang bukan suaminya, sedangkan doktor perempuan itu ramai, kamu bertanggungjawab di hadapan Allah. Kamu kayu. Aku harap Ustazah ni dia bukan tengah personal marah orang terdekat dia sebab habis menjiwai sangat dia punya watak tu. Ustazah ni juga maklumkan yang tak kisah kalau kata kena bayar beribu pun untuk bersalin dekat hospital swasta. Pergi je sebab sepatutnya seawal daripada isteri kita mengandung tu kita dah boleh simpan duit sikit-sikit. Yang Dayus, aku kamu bertanggungjawab bayarlah doktor swasta pun. Kerana kita tahu hospital swasta tu sebulan 4,000. Isteri beranak 9 bulan. Letak duit simpan sedikit-sedikit. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Bayarlah doktor perempuan. Lepas tu ada lagi lah yang dia cakap. Cumanya aku rasa macam waktu tu Ustazah ni dah start ke laut dah. Bukan nak kata dia merepek. Tapi rasanya mungkin dia dah start lari dah. Dia punya fokus dia daripada nasihat dia pasal doktor lelaki, suami, isteri dan Aku dah tengok orang komen dekat dalam video yang aku dapat ni dan memang rata-rata netizen kurang setuju dan juga ada yang pilih Ustazah ni. Ada yang cakap diorang nak pinjam duit Ustazah sebabnya diorang nak hantar isi diorang bersalin dekat hospital swasta. Ada yang kata diorang tak ada kuasa untuk pilih dan ada yang tak mampu nak pergi ke hospital swasta dan juga ada yang tak pasti nak buat apa dan tak sure sama ada boleh pilih doktor ataupun tak. Kalau tanya aku setuju dengan apa yang Ustazah ni cakap. Bila kita menghayati tanpa kita rasa tak puas hati, Ustazah ni sebenarnya dia bukan 100% tolak doktor lelaki yang handle isteri kita. Sebab dia kata, kalau kata kita benarkan doktor lelaki yang handle sedangkan ramai lagi doktor perempuan dekat luar, itu yang dia kata Dayus tu. Ini selari dengan garis panduan yang aku rujuk dekat Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Aku bacakan sikit untuk korang. Okay, dari hukum syarak, lelaki tak dibenarkan untuk lihat aurat wanita ajnabi, melainkan terdapat keperluan dan keperluan mendesak untuk dia. Antara bentuk pengecualian ialah rawatan al-fasdu, venesection, venipuncture, phlebotomy, berbekam dan rawatan am. Ini kerana jika diharamkan akan mendatangkan kesukaran sedangkan kesukaran dihilangkan oleh syarak. Justru harus bagi lelaki merawat wanita dan wanita merawat lelaki dengan syarat yang pertama, jika wujud perawat yang muslim maka tidak boleh digantikan. Ditemani oleh mahram, suami ataupun wanita yang tikah terpercaya. Ketiadaan perawat wanita atau perawat lelaki bagi pesakit lelaki. Perawat boleh melihat kepada mana-mana bahagian badan selama mana ada keperluan kepadanya. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu. Maksud dia bahawa Salamah, isteri Nabi SAW, meminta izin dari Rasulullah SAW untuk berbekam, lalu Nabi meminta Abu Taibah untuk menjalani rawatan bekam ke atas Salamah. Berkata Jabir, aku kira bahawa Abu Taibah itu adalah saudara susuan Salamah atau budak kecil yang belum balik. Justru termasuklah dalam kategori rawatan ini menyambut kelahiran kerana ia melibatkan nyawa ibu dan juga anak. Kami syorkan hendaklah semua syarat-syarat yang dinyatakan di atas hendaklah dipatuhi bagi memastikan ketenangan bagi pihak pesakit, hospital dan keluarga. Alhamdulillah lah, macam dia beranak dekat hospital kerajaan. Dan aku rasa tak perlu risau sebabnya kalau kata doktor tak ada, nurse perempuan pun ada dekat situ dan diorang pun dah dilatih dah untuk handle ataupun untuk assist on baby delivery. Which bawa aku dekat statement Ustazah tu yang kata dah tahu isteri mengandung, simpanlah duit untuk beranak swasta sebabnya kita boleh pilih doktor. Ini aku kongsi dengan korang. Sepanjang wife aku mengandung, aku yakin ramai juga antara kita yang macam ni, aku cuma dapat simpan duit cukup-cukup untuk beli kelengkapan anak dan juga untuk susu dia untuk beberapa bulan. Lebih daripada tu aku memang tak mampu. Nak buat kerja part time pun tak boleh sebabnya aku dulu kerja production house, so kerja tu tak menentu. Kadang-kadang balik malam, kadang-kadang balik pagi besoknya dan sebagainya. Maksudnya bukan semua senang macam Ustazah.
Masa first time nak pergi bayar bil hospital beranak Ian pun aku dah terketar dah. Sebabnya aku risau kalau kata tiba-tiba kena bayar beratus-ratus. Sumpah aku cakap dengan korang, waktu tu aku memang tak mampu. Tapi macam mana pun nasib baik dia punya bil tu murah. Dan untuk orang lain, especially bila kata lepas pandemik ni, lagilah ramai yang tak mampu Ustazah. Dan membawa kepada poin aku yang seterusnya. Untuk Raf, anak kedua aku, Alhamdulillah aku dah sedia dan memang dah survey dah hospital swasta. Waktu tu aku tak ada masalah sebab kos beranak tu katanya lebih kurang dalam RM3,000 lebih kurang. Betul macam cakap Ustazah, kita doa dan kita usaha insya-Allah. Dan alhamdulillah aku dapat kumpul duit yang cukup untuk bawa isteri aku untuk beranak dekat hospital swasta. Siap boleh pilih doktor mana yang kita nak. Waktu tu memang kalau tanya aku memang aku rasa bangga lah. Sebabnya aku ingatkan makan dekat McD je boleh pilih. Go. Tapi macam mana kalau kes tu jadi macam kes saya Ustazah? 2 minggu sebelum salin, wife saya pergi check up dan nak dijadikan cerita, rupanya si Raf ni dia dah berak dekat dalam perut dan doktor suggest untuk ambil caesar sebab takut komplikasi. Takut baby lemas dan sebagainya. Waktu tu memang genting gila dan lepas aku discuss dengan wife aku, kami setuju untuk caesar. Dan daripada bajet 3,000 tu, aku kena bayar end upnya 12,000. Alhamdulillah aku syukur sebabnya waktu tu memang ada a few project yang aku dapat dan aku dapat kumpul duit tu memang ngam-ngam. Jadi maksud dia bila kata aku dapat Raf, aku start kena kumpul balik duit simpanan. Tapi tak apalah kan, mungkin rezeki yang aku dapat tu Allah dah bagi dah untuk aku prepare siap-siap untuk anak kita. Jadi kesimpulannya, apa yang Ustazah sampaikan tu memang tak salah. Tapi jangan terus marah dan assume sebab kita tak tahu situasi orang lain. Assume dekat mana? Mentang-mentang kita beranak, korang kalau lelaki ya sakit perut pun bising. Kadang-kadang kita senang je, oh tak apalah ya operation. Lepas operation tu kamu mampu ke menjaga isteri kamu seumur hidup? Bekas dia tu diambil air tulang belakang di bahagian tulang belakang mereka. Kesan ubatan mereka tu ya nak bangkit pun susah, nak bangun pun susah. Ya, siapa yang nak tanggung tu? Kamu biarkan isteri kamu dengan nak uruskan anak. Terus lagi dengan masak lagi dengan apanya. Dah habis pantang dah. Dah habis pantang. Jahitan tu nampak baik luka di luar. Tapi luka dalam mereka tu, kamu tahu atau tidak? Dan kamu tambahkan lagi. Dan sahabat-sahabat aku dekat sini yang dah follow aku punya lama, mesti tahu bila kata wife aku caesar, daripada hari pertama sampailah sekarang, anak pun dah masuk setahun dah. Aku yang jaga, aku yang berjaga malam. Aku tak hantar anak ke pengasuh. Bini pergi kerja, aku jaga kat rumah sambil aku buat kerja aku. Nak kata aku penat seorang-seorang tu, confirm lah tak. Sebabnya kita saling faham memahami lah. Wife aku penat, aku penat macam tu kan. Kita tak ada fikir macam kata, alah kau kerja, aku jaga anak, so tak ada. Kita masing-masing bagi tugas. Bersihkan rumah, isteri aku buat. Sebab kalau kata aku buat, dia bising. Dia kata tak sampai tahap yang dia nak. Tapi cuci pinggan, akulah. Dan basuh baju tu dia. Jadinya aku rasa tak adil kalau kata macam Ustazah, macam cakap seolah-olah lelaki ni semua sama. Aku lupa, Ustazah kan perempuan. Mestilah dia suka bagi statement yang lelaki semua sama. Gurau je Ustazah. Apapun, isu yang Ustazah bangkitkan ni memang satu topik yang bagus dan aku tak nampak dekat Malaysia ni kan ada masalah sampai doktor lelaki yang terpaksa sambut anak. Dan apapun, nasihat Ustazah ni pada aku kita patut ambil berat dan tak perlu pun kita nak pilih-pilih Ustazah ni. Kalau kata kita tak mampu nak pergi ke hospital swasta sebagai contoh, kita ikut je garis panduan Islam yang mana kalau kata darurat memang kita dibolehkan untuk terima doktor lelaki. Especially kalau melibatkan nyawa lah. Dan akhir kata pepantun, kalau sungai lurus-lurus baru seronok kita berkayak. Bukan semua lelaki dayus, cuma harta tak banyak. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.